الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kita daripada kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita masih lagi dalam kitab Taharah, dan pada kuliah yang lepas kita telah membaca beberapa buah hadis, antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abdullah ibn Mughaffal tentang masalah jilatan anjing, dan kita telah menghuraikan beberapa hukum hakam syarak yang berkaitan dengan masalah ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis Humran Maula Uthman ibn Affan. An Humran Maula Uthman ibn Affan أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Hadis ini diriwayatkan daripada Humran. Humran Maula Uthman adalah seorang hamba, asalnya seorang hamba yang dimerdekakan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan dalam kes ini Humran adalah orang yang sentiasa duduk dengan Uthman ibn Affan, dan di kesempatan itu beliau dapat mempelajari beberapa hukum hakam syarak daripada Uthman ibn Affan. Antaranya adalah tata cara wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia riwayatkan daripada Uthman tentang bagaimana tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada ummah. Kata Humran, annahu ra'a Uthman da'a biwudu'in, sesungguhnya dia telah melihat Uthman meminta wudu. Pertama, Uthman di sini adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu an, sahabi al-jalil, khalifatu Rasulillah. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah khalifah umat Islam. Beliau juga adalah menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Uthman ibn Affan bukan setakat menantu sekali, menantu 2 kali. Uthman telah berkahwin dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum, anak-anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga hajara hijratain. Dia telah berhijrah dengan 2 hijrah yang ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah. So ini antara kelebihan yang besar yang dimiliki oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan Uthman seorang saudagar yang kaya, dan beliau telah menginfakkan sejumlah besar harta beliau untuk Islam. Antaranya beliau telah membeli telaga Bir Uthman, telaga Uthman, sampai sekarang masih lagi ada. Begitulah juga bantuan yang diberikan oleh Uthman ibn Affan terhadap tentera Islam yang akan pergi berjihad di Tabuk. Pada waktu itu suasana cuaca yang sangat panas,
dan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memerlukan bantuan untuk bekalan bagi tentera yang nak pergi ke Tabuk, yang mana perjalanannya hampir mencecah 800 km kan, dengan bukan kira 800 km dengan ni dengan segala pengangkutan yang kita ada, tapi 800 km tu dengan kuda, unta, dan tak ada kuda dan unta jalan kaki lah kan, dengan cuaca yang panas pada ketika itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat memerlukan bantuan. Lalu Uthman ibn Affan infakkan harta dia, sebahagian riwayat ada sebut 300 ekor unta. 300 ekor unta tu bukan 300 ekor unta kosong, tapi 300 ekor unta dengan segala bekalan yang ada di atas unta tersebut. Sebab itulah sebahagian riwayat ada menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam kata kepada Uthman, tidak akan memberi mudaratlah kepada Ibn Affan selepas daripada ni lagi, menunjukkan Uthman dah korban terlalu banyak untuk Islam ni kan. Sebab itulah ketika mana Uthman Ibn Affan menjadi khalifah, telah berlaku fitnah kan, fitnah yang mana ada sebahagian yang mempertikaikan kewibawaan Uthman Ibn Affan sebagai pemerintah, sehingga mereka bertindak mengepung rumah beliau dan akhirnya membunuh Uthman Ibn Affan. Sebelum mereka bertindak sedemikian, Uthman telah berkata kepada orang yang mengepung rumah dia ni, ingat tak kamu bahawasanya Nabi SAW pernah kata pada aku dahulu tentang ketika mana dia telah memberi bantuan terhadap tentera Tabuk tersebut. Namun begitulah sikap golongan yang ada dalam agama ni, ada puak yang cuai, ada puak yang melampau. Maka golongan ini diberi peringatan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tara Uthman itu pun belum kita ada orang yang menganggap bahawasanya beliau masih lagi tidak berlaku adil sebagai pemerintah, dan mereka mengambil sikap untuk bertindak sendirian, mana menggunakan tindakan sendiri, menjatuhkan Uthman, menggulingkan Uthman dan membunuh beliau. Ini adalah tindakan yang sangat besar kan, fitnah yang sangat besar yang berlaku dalam sejarah Islam, fitnah Khawarij. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada sahabat dan juga umatnya tentang bahaya pemikiran Khawarij ini. Antaranya Nabi sebut, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Golongan Khawarij ini, mereka keluar daripada agama seperti mana keluarnya anak panah daripada busurnya. Nabi sifatkan mereka ini rajin baca Al-Quran, tapi tak lebih daripada lepas daripada kengkung ni saja kan. Maknanya baca Quran tu takat tu saja, tapi mereka memahami, menafsirkan Quran itu berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka menilai orang ini sebagai kafir, maka kafir murtad halal darah, maka bolehlah dibunuh kan. Itu fitnah di zaman itu. Tetapi fitnah Khawarij ini ada pada setiap zaman, sehinggalah pada zaman kita hari ini kan. Khususnya akhir-akhir ni kita diuji dengan masalah seperti ini kan. Fitnah ISIS yang diberikan peringatan oleh para ulama. Saya tahu ramai yang tak tahu nak letak pendirian bagaimana dengan golongan seperti ini kan. Tetapi fatwa ulama sangat jelas dalam masalah ini. Bukan susah kira lah ulama, kalau kita tak mau ambil kira ulama di tempat lain, ulama Saudi dan sebagainya, ulama di Syria sendiri kan, dan termasuk golongan mujahidin di Syria, yang mana golongan ini juga diisytihar murtad oleh ISIS. Baru ni salah seorang amir jihad Shishani nama dia, lupa dah kan. Dia pergi buat rundingan dengan golongan ini, dengan ISIS ni, Daulah Islamiyah ni, dan ternyata rundingan itu menemui jalan buntu, sehingga mereka memutuskan
Jabhah Nusrah dan sebagainya, ini termasuk di kalangan murtadin. So, murtadin halalah darah. Sebab itu dalam ucapan jeneral-jeneral dan pimpinan mereka selalu diulang-ulang ni, kita akan memusuhi orang yang memusuhi kita, antaranya golongan mubtadi'ah dan juga murtadin. Selalu mereka akan ulang perkataan ini. So ini satu benda yang di sisi positif orang nampak, ya, sebab itulah hatta ketika Ali menghantar bala tentera untuk memerangi Khawarij, tentera Islam panglima perang macam kata nak perang dengan bobok ni, tengok rajin semayang, baca Quran bagus, zahirnya bagus, samalah macam golongan ini kan, zahirnya mereka nampak bagus kan, tapi dari satu sudut yang lain bahayanya itu sangat dahsyat kan. Sebab itu saya menasihati tuan-tuan, kita jauhilah melibatkan diri dalam aktiviti ataupun pemikiran golongan seperti ini. Dan dalam keadaan fitnah, seharusnya kita merujuk kepada para ulama yang mutqin, ulama yang tahu tentang selok-belok apa yang berlaku dalam keadaan semasa dan sebagainya. Dan ini merupakan satu fitnah. Paling tidak ini fitnah, maka fitnah kita kena jauhi daripada fitnah. Itu kita pun tak pasti mana satu pihak yang betul, maka jauhilah daripada fitnah tersebut, kerana musibahnya lebih besar. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, balik pada masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Uthman ibn Affan, da'a bi wudu'in, dia minta untuk dibawakan kepadanya wudu'. Kalau kita baca dengan wudu' salah. Wudu' merujuk kepada air yang digunakan untuk berwudu'. Itu perkataan wudu'. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi, lalu Uthman ibn Affan menuangkan air tersebut daripada bekahnya. Fa ghasalahuma 3 marratin, kemudian dia membasuh kedua belah tangannya itu sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu', kemudian dia mencelupkan tangan kanannya ke dalam bekas air tersebut. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian dia berkumur, istinsyaq dan juga istinthar. Istinsyaq, tamadmada iaitu berkumur, istinsyaq merujuk kepada menyedut air masuk ke dalam hidung, dan yang kedua istinthar iaitu menghembuskan air daripada yang dimasukkan ke dalam hidung tersebut. Thumma ghassala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3. Kemudian Uthman ibn Affan membasuh mukanya sebanyak 3 kali dan kedua belah tangannya sehingga ke siku sebanyak 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia sapu kepalanya. Thumma ghassala kilta rijlaihi 3, kemudian dia membasuh kedua belah kakinya sebanyak 3 kali. Thumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dia kata sesungguhnya aku telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti mana wuduk aku ini. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihima nafsahu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan, maknanya la yuhaddithu fihi ma nafsahu, maknanya dia penuh khusyuk, tidak memikirkan soal dunia dan fokus kan, tidak bercakap lepas ambil wuduk tu bersembang lagi benda-benda yang berkaitan dengan urusan dunia, tidak. Itu maksudnya ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Baik. Hadis ini fokus utamanya adalah tentang masalah bagaimana cara wuduk kan, cara untuk kita berwuduk. Ayat Al-Quran tentang masalah ini, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. So ayat ini secara jelas memerintahkan orang-orang mukmin apabila dia nak salat, idza qumtum ila as-salah,
walaupun dia datang dengan fi'il madhi, idza qumtum ila salah, kan, bila kamu telah pun selesai menunaikan salat, tapi bukan maknanya begitu, kan. Lagi kalau faham literal, maknanya sembahyang dulu, lepas tu baru ambil wuduk. Itu tak kena, kan. Makna idza qumtum ila salah, maknanya apabila kita nak salat, itu maknanya. Faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua belah tangan kamu sehinggalah ke siku, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan hendaklah kamu sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua belah kaki kamu sehinggalah ke siku, ke buku lali, kan. Jadi ayat ini secara umumnya cerita tentang tata cara wuduk. Kemudian dalam masa yang sama datang pula beberapa buah hadis yang cerita tentang masalah wuduk. Antaranya hadis ini, Humran Maula Uthman. Dan juga lepas ni kita akan baca hadis Abdullah ibn Zaid tentang bagaimana tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ayat dan juga daripada hadis ini timbul perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Mereka menyatakan bahawasanya pada hadis tersebut ada beberapa tambahan yang tidak ada dalam ayat Al-Quran. Antaranya basuh tangan, macam hadis Humran ni, Uthman ini 3 kali. Kemudian al-madmadah, istinsyaq dan juga istinthar, berkumur, masukkan air dalam hidung dan juga menghembus, kan. Jadi di situ menunjukkan bahawasanya ada benda yang tak disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Lalu bagaimana nak memahami perkara ini? Sebahagian fuqaha mengambil pendekatan, mereka menyatakan bahawasanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu merujuk kepada perkara yang rukun dalam wuduk, kan. So kalau tinggal itu maknanya tidak sah wuduk tersebut. Dan hadis-hadis ini mereka menganggap selain daripada apa yang disebutkan daripada ayat Al-Quran tersebut, ia termasuk dalam sunat wuduk, bukannya perkara yang wajib yang dituntut. Jadi itu satu cara faham. Satu lagi cara faham, mereka menyatakan ayat itu bersifat umum. Lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mendetailkan perkara tersebut. Sebab itu kita lihat para ulama dalam masalah ini berbeza pandangan kepada 2 pandangan, iaitu mazhab Abu Hanifah, Malik dan juga Syafi'i. Mereka berpandangan bahawasanya istinsyaq itu termasuk di antara perkara yang sunat dalam wudu, kan. Istinsyaq termasuklah juga al-madmadah. Mereka berpandangan bahawasanya ia adalah sunat. Manakala masyhur dalam riwayat al-Imam Ahmad, di sisi al-Imam Ahmad, bahawasanya ia adalah wajib dan tidak sah salat, tidak sah wuduk kalau sekiranya tidak dilakukan perkara tersebut. Dan mereka berhujah dengan hadis, antaranya hadis ashrun min sunanil mursalin, 10 perkara yang termasuk di antara sunnah-sunnah para bukan ini orang yang berhujah dengan bahawasanya dia tak wajib, kan. Sebab dalam hadis dia sebut ini 10 perkara-perkara yang termasuk dalam sunnah para anbiya dahulu. Antara yang disebut adalah istinsyaq. So bila disebut sunnah, maknanya ia bukanlah satu perkara yang wajib. Dan bagi orang yang menyatakan bahawasanya ia adalah wajib, mereka melihat daripada beberapa sudut yang lain. Antaranya mereka menyatakan bahawasanya hidung itu termasuk dalam wajh, dalam muka. So walaupun ayat Quran tu sebut ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. So mereka menakwilkan bahawasanya termasuk dalam muka itu adalah hidung. Dan mereka menyatakan kesemua hadis yang meriwayatkan tentang tata cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pun yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat istinsyaq dan juga istinthar ni. Jadi di atas alasan itu mereka menyatakan bahawasanya ia termasuk dalam yang wajib. Yang tu cara faham para ulama dalam masalah ini. Baik. Itu satu isu. Satu isu yang lain adalah tentang masalah
mashur ra's. Dalam hadis ni dia sebut selepas basuh muka 3 kali, kemudian kedua belah tangan sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Dalam hadis ni kan dia sebut 3 kali. Lalu mereka memahami ayat Quran tadi sekali saja, kan? Jadi bila sekali, maknanya yang wajib, kadar yang wajib itu adalah sekali, kan? Yang 3 itu adalah sunat. Jadi tuan-tuan boleh nampak bagaimana cara fuqaha memahami sesuatu nas, dan juga ulama hadis yang khususnya membicarakan dari sudut fiqh sunnah ni, pendekatan mereka agak berbeza. Nampak ni, mereka tak bincang dalam pada kadar mana hak wajib, kadar mana hak paling kurang. Depa tak bincang dari sudut tu. Depa bincang kalau macam tu cara Nabi buat, lagu tu kita kena buat. Tuan-tuan kena faham begitu cara pemahaman dua-dua madrasah ini, kan? Walaupun merujuk pada nas yang sama, tetapi cara faham yang berbeza. Baik. Dalam masalah sapu kepala ni, thumma masaha bi ra'sihi, kemudianlah hadis ni disebut dia sapu kepalanya. Kalau dalam ayat Quran tadi dinyatakan wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala kamu. Para ulama sepakat dalam masalah sapu keseluruhan kepala tersebut. Ini termasuk di antara perkara yang digalakkan. Tetapi mereka berbeza pada kadar yang wajib tu banyak mana, kan? Tentu dia berbeza. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, mereka menyatakan memadai sebahagian kepala. Sepakat dalam bab sapu tu semua kepala. Tapi kadar hak wajib tu beza pandangan. Nampak tak? Cuma kita jarang highlight yang yang sepakat ni tadi, kan? Sepakat keseluruhan kepala. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dalam kitab Jami'-nya dia sebut bab ma jaa anna mashar ra'si marrah. Bab pada menyatakan bahawasanya sapu kepala tu adalah sekali, kan? Adalah sekali. Kemudian dia bawa tentang masalah ini amal, maknanya dia nakal bahawasanya telah beramallah dengan hadis ini, kan? Majoriti di kalangan ahli ilmu, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mereka ini adalah Ja'far ibn Muhammad, Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan juga Ishaq ibn Rahuyah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya antara yang berpandangan sapu kepala tu sekali adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan satu perkara yang saya suka tekankan di sini, kepentingan bila kita untuk nak tahu fiqh salaf, iaitu dengan merujuk Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi antara satu kitab yang sangat menarik dari sudut itu, menakalkan fiqh salaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menakalkan hadis yang diamalkan oleh para salafus salih, walaupun darjat hadis tersebut dhaif. Yang ni menarik, dua benda ni. Pertama dari sudut fiqh salaf, kemudian yang kedua hadis yang diguna pakai oleh para salafus salih walaupun darjatnya dhaif. Menunjukkan bagaimana ulama salaf dahulu, bagaimana mereka bermuamalah dengan sesuatu hadis, dan juga pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa mereka dalam sesuatu masalah fiqh. Sangat menarik ni Jami' Tirmidzi ni. Kalau tuan-tuan ada, sangat bagus untuk kita baca dan kita fahami bagaimana para salaf memahami sesuatu hadis dan juga fiqh mereka. Sebab tu saya suka baca Jami' Tirmidzi ni, sebab dia akan nakal di akhir-akhir tu, dia akan nakal hadis ni telah sepakat para ulama beramal dengannya di kalangan sahabat Nabi. Kemudian dia sebut beberapa orang-orang yang individu yang ataupun beberapa a'immah yang menyatakan pandangan sedemikian. Dan kalau ada pandangan sebaliknya di kalangan para salaf, dia juga akan sebut. So bila kita tahu sesuatu masalah ini dinakalkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ada dua qaul dalam masalah ini, yang mana para salafus salih sendiri berbeza pandangan dalam masalah ini. Jadi kita pun jadi orang yang berlapang dada sikit, kan? Taklah nampak satu sudut sahaja,
tak nampak juga dari satu sudut yang lain. Dan kita kena faham juga bahawasanya khilaf ini bukan zaman kita ni duk kelai ni, kan? Zaman salaf lagi depa dah ada perbezaan pandangan dalam hal ini, dan ternyata perbezaan pandangan tersebut tidak pun membawa kepada perpecahan, bermasam muka dan sebagainya. Jadi macam saya dah sebut sebelum ni kepada tuan-tuan dan juga perempuan, dalam masalah ini, hatta dalam masalah yang kita namakan sebagai fiqhus sunnah sekalipun, kan, ternyata di sana ada perkara yang diperselisihi oleh para ulama di zaman generasi salaf lagi, kan, perkara tersebut. Jadi bila kita sedar akan hakikat itu dan kita sedar individu-individu a'immah yang berbeza pandangan dalam hal ini adalah jibal, kan, bukit-bukit, gunung-gunung ganang ni, buat-buat ni, kan, otai-otai besar lah kenang cerita, kan. Jadi kita ni nak pergi berkerah dalam bab ni sampai nak pergi berkelahi dengan semua orang, tak padan. Tak padan. Jadi bila kita itu, kita akan lebih berlapang dada dalam hal ini dan menerima perkara ini dengan lebih terbuka. Soal kita memilih salah satu dari pandangan tersebut dan ilzam diri kita atas pandangan tersebut, itu satu hal yang lain. Cuma masalahnya adalah bila kita ilzam juga orang lain dan menyatakan orang yang tak bersama dengan kita dalam hal ini adalah menyalahi jalan sunnah, ini masalah, tuan-tuan. Ini masalah. Masalah. Jadi ini perlu difahami dengan kefahamannya. Sebab itu saya nakal benda ni, apa yang disebut oleh Imam At-Tirmidzi dalam hal ini, supaya kita sedar bahawasanya khilaf dalam sesuatu masalah fiqh ini telah pun berlaku di zaman salaf lagi. Beza dalam masalah-masalah yang diperselisihi oleh golongan mutaakhirin, itu satu hal yang lain. Ini di kalangan para salafus salih lagi. Baik. Manakala al-Imam Asy-Syafi'i, apa hujah yang dia kata sebahagian kepala ni tadi, masalah sapu kepala ni, semua ke sebahagian? Kalau di sisi yang kata semua, antaranya Imam Ahmad, dia berdasarkan hadis lagi Abdullah bin Zaid, kita akan baca lepas pada ni, yang mana Abdullah bin Zaid tunjuk secara terperinci sapu kepala tu macam mana, kan? Bada'a bermula dengan awal kepala, pi ke belakang, kemudian patah balik ke depan, menunjukkan sapuan kepala itu adalah keseluruhan kepala. Keseluruhan kepala. Dan yang menariknya, daripada Imam Ahmad juga diriwayatkan bahawasanya perkara itu, yang kaul dia yang pertama, dia kata wajib sapu kepala tu, keseluruhan kepala itu, baik lelaki maupun perempuan. Tetapi satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad kata laki saja hak wajib keseluruhan kepala, bagi perempuan tidak wajib, kan? Tidak wajib. Jadi bila kita lihat dan kita menilai bagaimana para fuqaha, para a'immah terdahulu, mereka melihat sesuatu masalah tersebut, walaupun nas zahir secara jelas kuat kepada orang yang kata sapu semua kepala tadi, baik lelaki maupun perempuan, tetapi dilihat juga dari sudut yang lain, antaranya masyaqqah, kan? Bagi wanita kebiasaan wanita ni rambut depa panjang. Jadi kalau kita kata wajib depa ni sapu seluruh kepala dengan mana seluruh kali dengan rambut dia semua sekali, tidakkah itu satu masyaqqah bagi mereka, kan? Kemudian satu lagi tuan-tuan kena faham, ulama ni bila melihat sesuatu masalah, jam'un nusus, iaitu menghimpunkan semua nas dalam satu bab perbahasan. Kena faham masalah ni. Jadi bila bincang masalah wuduk ni, depa lihat daripada semua masalah sapu kepala, bukan setakat bincang bab sapu kepala, bincang juga masalah sapu serban. Nampak? Bila main masalah sapu serban, depa terfikir, pasal apa Nabi SAW bagi satu rukhsah membolehkan sapu serban, kan? Maknanya adanya di sana masyaqqah. Serban ni, khususnya serban orang Arab, dia serban tak apa sama dengan serban kita ni, serban kita ni 1, 2, 3 lilit kira selesai lah. Tapi mai serban Sudan, kalut tuan-tuan, kan? Kalut. Daripada sana boleh pergi situ, kan? Dia punya nak balut tu punya susah. Pusing dia mai ikut atas ni, ikut ni lagi, ikut ni dan sebagainya, macam-macam. Sekali dia tarik mai ikut bawah pula, kan? Cara dia pakai serban tu.
Jadi dengan serban begitu, tiap-tiap kali nak ambil wuduk, nak kena duk buang serban tu, kemudian lepas tu nak pakai balik. Kacau. Tu imam dah mayang, tu imam dah bagi salam, dia tak selesai lagi pakai serban dia. Jadi atas dasar itu Islam mai dengan memudahkan. So bila depa faham dalam bab serban diberi kelonggaran oleh syarak, maka pasal takkanlah kita nak kata orang perempuan ni kena semua wajib juga semua rambut dah kan, dengan masalah dengan tudung dia dan sebagainya. Hatta sebahagian fuqaha juga ulama antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah cenderung kepada pandangan perempuan ni pun kalau sekiranya menjadi satu masyaqqah bagi dia, memadai sapu saja di atas tudung tu saja. Nampak tak? Khususnya macam tuan-tuan pergi berjalan di mana-mana tak kan? Berhenti dekat kawasan yang tak sesuai, orang perempuan nak ambil wuduk ni tak sesuai jenis nak buka-buka tudung ni kan. Jadi ada kelonggaran dalam bab ni, ada fatwa dalam bab ni memberikan kelonggaran untuk wanita memadai sapu sahaja di atas tudung dia tadi. Maka kita melihat agama ni dan juga nas-nas agama ni bukan satu sudut yang sempit begitu saja, luas kan. Dan melihat semua nas-nas dalam bab ini, dan inilah yang dipanggil fiqh kan. Sebab itu tak boleh faham satu hadis ni kita tahu tak boleh. Hadis ni jelas dah sebut. Tu dia kan. Laki perempuan semua kepala wajib. Kita kata kat bini kita, lepas ni bagaimana ni? Kalau hang buat sejenis sapu sikit-sikit depan aku ni je, remoi gede je, yang ni tak sah, batal wuduk. Tu dia. Balas gitu ya kan. Jadi orang perempuan kita pun jadi semua perut. Duk heran, ustaz duk pergi ngaji abang ni, duk pergi ngaji dengan ustaz mana tu? Cek ustaz ni kita pangkah dah pasal dia duk ramai benda-benda hak payah. Ini pun jadi satu masalah kan. Ini pun jadi satu masalah ini. Jadi kita nak ilzam masalah tu pada diri kita itu hal yang lain, tetapi mengilzamkan semua orang dengan satu benda yang para salaf berbeza pandangan dalam hal ini, itu satu perkara yang tidak patutlah untuk kita lakukan. Baik. Balik pada hal tadi, macam mana boleh timbul sebahagian kepala? Dalam Al-Quran Tuhan sebut wamsahu bi ru'usikum. Ba di situ difahami oleh ashab qaul awal ni, pada pandangan golongan yang berpegang dengan pandangan yang pertama ni tadi. Ba di situ dengan maksud ba litab'id, makna sebahagian. Dia kata wamsahu, sapulah sebahagian daripada kepala. Depa faham ayat tersebut dengan pemahaman begitu. Yang kata sapu semua ni, depa kata mana ada dalam bahasa Arab ba tu dengan makna sebahagian. Kemudian dia buat main syawahid daripada lughah, dari segi bahasa kan. Dia nakal kalam-kalam termasuk ulama bahasa, termasuk Sibawayh kata dalam bahasa Arab ni tak ada ba dengan maksud sebahagian tu. Jadi dia kata ba di sini dengan maksud ilsaq, yakni menyeliputi keseluruhan, kena semua sekali, merangkumi semua sekali, bukan bermakna sebahagian. Jadi hebatlah kita tengok para ulama bila bahas ni, bukan setakat bahas dari sudut Quran secara umum, hadis, tafsir dan sebagainya, depa juga lihat dari sudut bahasa. Sebab tu untuk nak memahami agama ini dengan pemahaman pada level hak lebih tinggi lagi, tidak mesti kena belajar bahasa Arab. Ni tak dapat tidak kena belajar bahasa Arab. Jadi sebab tu saya sangat galakkan tuan-tuan kan, khususnya di kalangan penuntut ilmu hak rajin-rajin ni, bagus-bagus ni kan, mengaji bahasa Arab. Carilah mana tempat hak boleh mengaji bahasa Arab. Cuba. Tidak sama sekali bila kita membaca sesuatu kitab, khususnya ini di Ummahatul Kutub, yakni kitab-kitab yang besar macam Jami' Tirmizi yang saya sebutkan tadi, kita baca edisi terjemahan dengan edisi bahasa Arab tak sama kan. Bahkan kadang-kadang baca terjemahan tu dia boleh membawa kepada pemahaman yang sangat lain, 360 darjah macam pusing kan. Ini satu masalah juga, sebab dia punya level penterjemah ni macam-macam. Macam Ummahatul Kutub, kitab yang besar ni, penterjemah dia biasanya dia akan bahagi-bahagikan. Ni kawan ni terjemah jilid ni, kawan ni terjemah jilid ni. Kemudian dia akan bagi pula dekat seorang yang akan, ataupun dua orang yang akan semak balik semua benda tu kan. Jadi level pemahaman di antara semua orang ni tidak sama. Tidak sama. Jadi sebab tu kalau ada kemampuan belajarlah bahasa Arab. Baik, balik pada masalah kita ini tadi, tentang hadis Humran Maula Uthman tentang isu masalah sapu kepala ni tadi.
So jelas menunjukkan kepada kita ada perbezaan pandangan ulama dalam hal ini. Wallahu alam. Pun begitu, kesemua sepakat dalam bab ni sapu kepala, semua kepala. Cuma depa beza pada kadar mana yang wajib. Jadi rugilah kita pergi ambil kadar hak wajib, pergi tinggal kadar hak lebih baik daripada itu, kan? Yang disepakati oleh semua ulama dalam hal ni, iaitu menyapu keseluruhan kepala, kan? Jadi sebelum ni kita duk biasa sapu-sapu sikit-sikit ayam ke depan gitu, kan? Cuba buat, kan? Keseluruhan kepala tersebut. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian dia membasuh kedua belah kakinya sebanyak tiga kali. Tang ni ada sikit masalah. Dan sikit masalah ni pun bukan kecil, dia menjadi masalah besar. Iaitu perbezaan Ahlus Sunnah dengan Syiah dalam masalah ini. Sebab Syiah datang dengan pemahaman bahawasanya kaki ini disapu, bukannya dibasuh. Sebab mereka faham ayat tersebut, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Tuan-tuan tengok, kita baca dengan qiraah yang masyhur mutawatir adalah dengan wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kenapa dia jadi arjula? Sebab dia kembali kepada asal ini tadi, faghsilu fi'il amr wujuhakum. Jadi baca basuhlah muka, kedua belah tangan sehingga ke siku. Kemudian sapu ke kepala. Kemudian bila baca wa arjulakum, maknanya balik kepada hak basuh tadi. Arahan suruh basuh ni tadi. Tuan-tuan tengok, silap baris sikit saja. Satu arjula, satu arjulikum. Dengan beza fathah dan juga kasrah tersebut membawa kepada dua pemahaman yang sangat berbeza. Satu basuh, satu lagi sapu, kan? Sebab tu bila kita lihat dalam nas-nas hadis yang lain, didapati maksudnya memang betul, iaitu kena basuh, bukannya kena sapu. Sehingga kan perbezaan ini dibincang dalam kitab-kitab akidah, kan? Kerana ini walaupun dia isu fiqh, kan, tapi disebabkan yang menyelisihi itu adalah Syiah, jadi bubuh lagi tak fiqh, bincang bab ni pasal nak lawan dengan Syiah macam pasal. Jadi nampak tak bagaimana Ahlus Sunnah cuba untuk mengelak fitnah, kan? Hatta dalam masalah fiqh pun, kan? Tetapi bila perbezaan ini menjurus kepada khilaf antara Ahlus Sunnah dan juga Syiah, kita cuba untuk nak berlepas diri daripada pandangan-pandangan fiqh pokok Syiah. Baik. Balik pada masalah ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Uthman telah berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihima nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Mana dia cerita tentang fadilat orang yang dah ambil wuduk seperti mana wuduk Nabi SAW ini, kemudian dia khusyuk, dia tak pi sembang dah lepas ambil wuduk tu, dia tak pi sembang dengan orang lain, pi sembang bab urusan yang berkaitan dengan dunia dan sebagainya. Lepas ambil sembahyang saja dengan sempurna seperti mana wuduk Nabi SAW, kemudian solat dua rakaat. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis ini, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa ini termasuk di antara dosa-dosa kecil, kan? Kerana al-kabair, para ulama kata al-kabair ini perlu kepada taubah, kan? Adapun as-saghair, kan, dengan perkara-perkara seperti ini. Sebab tu Allah Taala ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Walaupun kita ni banyak buat dosa, tapi Allah Ta'ala buka peluang yang seluas-luasnya, kan, untuk kita bertaubat. Kemudian yang kedua, kita buat amalan walaupun nampak sikit, tetapi dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita, kan? Menghapuskan. Antaranya kita ambil ayat sembahyang bagi lengkap sempurna, lepas tu solat 2 rakaat, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebelum nak main di masjid ni, kan, dalam perjalanan tu jam, sangkut tadi sangkut jam tadi, kan, jam, sat pergi main motor cilok ke depan kita, sat pergi main kereta tak bagi signal, biasalah, kan, orang Malaysia, kan. Kita nak main masjid ni, nak main kuliah, kan, tak mahu dah nak mengajar ke ataupun nak dengar kuliah, tapi duk jadi lagu tu duk maki hamun, celaka nak mampu apa lagi semua keluar, kan.
Jahannam kan. Semua keluar macam-macam kan. Kita keluar bahasa-bahasa yang tak sepatutnya kan. Lepas tu buat keluar isyarat tangan lagi pun ada kan. Takkah itu dosa? Itu dosa kan. Ataupun dalam masa yang sama tengok benda-benda yang muharramat kan, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berhenti kat traffic light kan, adalah amoy ada 3 orang duk lalu kan. Baru lepas beli mi duk lalu kan, kain dia pun tak apa nak cukup, kita pun duk tengok dah sampai hijau, orang duk horn duk tengok lagi kan. Jadi itu dosa atau tak? Itu dosa. Tetapi kita mai di masjid, kita ambil wuduk, kita fokus khusyuk solat 2 rakaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tengok betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kita kan. Lepas solat kan, kita duduk tasbih kan, tahmid, tahlil kan. Sebahagian beberapa riwayat ada menyatakan akan gugurlah dosa-dosa kan orang yang melakukan amalan tersebut kan. Jadi bukankah peluang, walaupun ruang untuk kita melakukan dosa itu pun banyak, tetapi dalam masa yang sama ruang untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala meluaskan rahmatnya ke atas kita dengan pengampunan dosa pun terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau dah selepas daripada itu lagi, apa lagi kita nak kata ni kan? Apa lagi ruang untuk kita tak mau nak menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang salih, setelah Allah Ta'ala dah meluaskan rahmatnya seluas-luasnya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. So itu tadi hadis Humran Maula Uthman. Kita lihat hadis yang seterusnya. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qal syahidtu Amr bin Abi Al-Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi tawrin min ma'in فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما 2 إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. Daripada Amr ibn Yahya Al-Mazini, dia kata dari bapaknya bahawasanya dia menyatakan aku menyaksikan Amr ibn Abi Al-Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang tata cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun kita dah boleh ambil satu faedah, di mana para tabi'in ini, mereka bila ada kesempatan jumpa dengan sahabat Nabi, mereka akan tanya dekat sahabat-sahabat Nabi ni soalan yang saya rasa cukup kemas soalan ni. Dia tanya apa? Adakah dia tanya macam mana cara mengambil wuduk? Tak, dia sebut bagaimana cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka untuk nak belajar tata cara ibadah ini sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada Abdullah ibn Zaid dia kata dia minta satu bekas air dan dia memberikan contoh kepada orang yang sesuai dengan tata cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuangkan air dari bekas tersebut pada kedua telapak tangannya lalu membasuhnya tiga kali. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam bekas tersebut lalu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 cedokan tangan. Di sini ada sedikit tambahan daripada hadis Humran Maula Uthman tadi. Maknanya yang kata berkumur, masuk air dalam hidung, mengeluarkan air dalam hidung tu adalah satu pakej. Bukannya asing-asing. Dia adalah satu pakej. Satu pakej pula dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 cedokan air tersebut. Maknanya kita faham di sini, cedok air ni masuk kumuk dalam mulut, ada sikit baki air lagi, sedut masuk dalam
hidung. Macam tu. Kemudian hembuskan air itu keluar daripada hidung. Itu cara istinsyak dan juga istinthar tersebut, dan juga madmadah dihuraikan dalam hadis ini. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya, beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam bekas tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam bekas dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak dua kali. Tadi 3 kali, tang ni 2 kali. Mana satu riwayat yang betul? Dalam hal ini para ulama bila himpun ke semua riwayat, dan mereka dapati kesemua riwayat ini sahih, tidak ada percanggahan antara satu sama lain. Jadi mereka menyatakan dalam hal ini ia termasuk dalam sunnah tanawwu', mana sunnah yang pelbagai. Kita boleh buat 3 kali, kita juga boleh buat 2 kali, dan benda tu kita boleh ubah-ubah bila-bila masa ikut ke keperluan dan juga kemampuan kita. Baik. Beliau lalu mencelup khususnya bila mana air yang sangat minimum, kan? Tuan-tuan nak pergi Mekah, naik kapal terbang, ataupun dalam kereta api nak pergi Kuala Lumpur, kan? Ambil wuduk dalam kereta api ataupun dalam kapal terbang. Takkanlah nak ambil wuduk 3 kali, kan? Dengan cara basuh macam basuh di rumah kita, kan? Orang tak bagi dah naik kapal terbang apa tu, kan? Jadi sesuaikan dengan keadaan kita tersebut. Baik. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam bekas dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak 2 kali. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala sekali dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Beliau lalu membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau mengusapkan kedua tangannya dari bahagian depan sampai ke tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal, di mana beliau mulai mengusapkan kedua tangannya. Jadi di sini disebutkan mula dia kata dari belakang ke depan, kemudian depan ke belakang. Tadi kan maknanya basuh kepala ni belakang mai ke depan, depan ke belakang. Satu lagi sebut mengusapkan kedua tangannya dari bahagian depan sampai ke tengkuk. Daripada depan ni pergi ke belakang ni. Dan mai pula ke tempat dia mula balik ni tadi. Maknanya dua-dua cara pun kita boleh buat, yang pentingnya keseluruhan kepala. Jadi kata tadi tentang masalah orang perempuan kan, tapi kalau dah duduk di rumah kan, dia duduk di rumah dan tidak ada sebarang halangan, boleh try buat lagu ni juga kan. Berdasarkan qaul al-Imam Ahmad dalam masalah ini, tidak ada beza antara wuduk lelaki dan juga wuduk orang perempuan dalam hal ini, kalau sekiranya tidaklah membebankan dan menyusahkan. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami lantas menyediakan air dalam bekas dari kuning untuk beliau. Baik. Ini antara hadis, kedua-dua hadis ni cerita tentang tata cara wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi saya ingat kita baca hadis yang terakhir, itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Katanya baginda sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya baginda sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bahagian yang kanan daripada bahagian yang kiri ketika mana mengenakan sandal kasut, sikat rambut, bersuci dan dalam semua urusannya, yakni semua urusannya yang mulia. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka sebelah kanan. So mana saja urusan kita yang baik, kita mulalah dengan sebelah kanan. Termasuk dalam tuhur ni tadi, bila kita ambil wuduk, anggota mana kita dahulukan, sudah semestinya anggota sebelah kanan terlebih dahulu. Dan dalam urusan-urusan yang lain, termasuk benda yang kecil kan. Bagi barang dekat orang kan. Saya masa mengaji dulu kan, kita masuk kuliah hadis pula. Kuliah hadis ni pokok kuliah hadis ni dia ada satu macam sikit kan. Saya kawan minta buku, saya pun ambil buku. Ambil ya. Dia tengok saya, dia marah. Dia tahan bagi kat aku tangan kiri, bagi tangan kanan. Sunnah ya akhi. Anta fi kuliatil hadis. Dia kata anta ni mengaji kuliah hadis tapi bagi buku tangan kiri kat orang. Tiba saya gitu lah kan. Jadi
Saya pun teringat bergelar kan. Dia nak bagi apa pun tangan kanan kat orang. Sebab satu benda yang baik kan. Kita nak buat satu benda yang baik kan. Walaupun benda tu nampak macam kecil je kan mungkin pada sebahagian orang, tetapi Nabi SAW ajak kita adab-adab kan, adab-adab. Kadang-kadang bila kita terlupa benda-benda seperti ini, adab-adab kan, adab-adab dalam bab benda-benda yang baik tu dengan sebelah kanan, bagi barang dekat orang dengan sebelah kanan, salam dengan orang antara benda yang saya belajar kat di sana dulu, bila kita salam, kadang kita ni main-main salam mula hak mana kiri ke dulu ikut suka kan, dia aulanya mula sebelah kanan juga kan. Kerana ia satu perbuatan yang baik, sudah semestinya Nabi SAW suka benda-benda yang baik ni dimulakan dengan sebelah kanan. Maka bila kita salam dengan orang duduk ramai-ramai tu, cuba mula dengan sebelah kanan tu dulu. Walaupun kita faham kadang-kadang ada orang suruh kat ni kan, tak apalah kan, kita salam kat dia dulu ke, ataupun kita pusing pergi kita pegang tangan dia dulu ke kan. Wallahu a'lam. Baik, itu sahaja antara beberapa hadis yang kita dapat bincang pada malam ini, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang masalah ghurran muhajjalin, iaitu tentang anggota wuduk yang bercahaya. So lepas pada tu kita akan masuk bab masuk ke dalam tandah dan tata cara untuk beristinja. Wallahu a'lam. Dan solat